Test Okay, dah. Testing. Testing mic 1 2 3. Testing. Testing 1 2 3. Testing 1 2 3. Testing 1 2 3. Testing. Kita dah persiapkan dia. Okay, dengar Okay, baik. Okay, kejap je. Saya set up. Astagfirullah. Okay. Kejap sabar sekejap. Okay. Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam hari raya apa Tuan Hakim? Hari ini hari Selasa. Okey, salam hari Selasa yang mulia lah buat semua viewers yang ada bersama-sama dengan saya. Yang ada bersama dengan saya, mungkin ada yang dah tengah bekerja, mungkin ada yang duduk selesa dekat rumah kan. Kali ni kita nak buat perkongsian khas bersama dengan Tuan Hakim. Mungkin penampilan saya kot yang khas hari ni Tuan Hakim. Biasanya Tuan Hakim je kan yang buat live. Saya dah lama tak buat live. Okay. Saja kan nak promote dia sendiri. So apa khabar anda semua? Saya harap anda semua berada dalam keadaan yang sihat, sejahtera dan baik di mana-mana saja anda berada. So hari ni Tuan Hakim, kita berduet untuk sesi live pada hari ni. Kita nak cakap pasal apa hari ni Tuan Hakim? Kita nak cakap bagaimana seorang yang newbie untuk mengumpul modal bagi tujuan trade di Bursa Malaysia. Okay. Jadi apakah langkah dan juga metod yang kita boleh ambil sebagai newbie untuk mengumpul modal? Itu adalah topik yang kita akan bincangkan sebentar lagi. Okey, baik. So tapi sebelum kita ke sesi perbincangan, perkongsian ilmiah sambil-sambil kita relax-relax santai-santai ni, saya nak bacakan saya nak bacakan siapa yang dah join live kita pada pagi ni. Okey, Cik Syakina Samasi pun ada. Apa khabar Cik Syakina? Hopefully you are good dekat rumah. Okey, Tuan Kamikaze is watching bersama-sama dengan saya. Okey, Tuan Ian Akustik pun ada bersama dengan saya. Saya perasan kan Tuan Hakim, kebanyakannya viewers yang tengok waktu live ni dia mesti ikuti semua live Tuan Nizam. Tuan Hakim perasan tak? Perasan? Untuk follow-follow sebelum ni kan adalah follower yang sama. Saya perasan sebagai orang baru dalam tim Saham Mastery ni, saya faham dan saya nampak, saya sedar follower-follower yang setia akan sentiasa follow untuk FB Live Tuan Nizam Malik. Itulah, terima kasih kepada anda semua. Kami sangat menghargai kehadiran anda bersama dengan kami pada pagi ini. Semoga kami dapat, untuk kami sebarkanlah apa yang Tuan Hakim mungkin dah pengalaman beliau, ilmu beliau untuk sampaikan kepada anda semua. Supaya lepas anda habis tonton live pada pagi ini, anda terus boleh aplikasikan apa yang kita cuba discusskan. Betul tak? InsyaAllah betul. Okey, baik. Sebelum tu, saya nak tanya kepada anda, adakah suara saya jelas? Okey, suara Tuan Hakim jelas tak? Cuba cakap Hai, Assalamualaikum. Saya ucapkan tahniah kepada anda kerana memberi komitmen kepada diri sendiri untuk sesi live pada pagi ini, yang kita akan kongsikan tentang tips mengumpul modal untuk kita trade di bursa saham Bursa Malaysia. Ya, betul. So kalau anda jelas dengar suara saya dan juga Cik Jihan, komen jelas. Okey, so kita dah ada komen daripada Tuan Kamikaze. Jelas. Alright, terbaik anda semua. Kalau boleh bagi tahu kepada kami lah, sebab kami nak pastikan sesi live ni berjalan lancar daripada awal sampai akhir. Tak nak ada orang tertinggal bas. Kalau tertinggal bas risau, sebab tips yang Tuan Hakim akan kongsikan dan saya sendiri akan cuba berbincang dengan Tuan Hakim, ini sangat penting untuk anda. Mungkin ada student ataupun followers Tuan Nizam Malik yang dah start trade saham, tapi mungkin ada sebilangan yang belum mula lagi sebab nak cari ilmu ataupun nak dengar pandangan orang lain untuk kita kumpulkan
keyakinan dan keberanian tu. So inilah mediumnya untuk kami berikan kepada anda supaya anda dapat sedikit sebanyaklah apa yang kami akan sampaikan pada pagi ini. Okey, saya nak bacakan orang yang dah join dengan saya, Tuan Megat Abdul Hadi dengan Tuan siapa tu, Tuan Hakim? Tuan dan juga Tuan Mahazan Muhammad Razali. Okey, terima kasih kerana tune in dalam live kami. Okey, rasanya kita dah boleh start. Okey, Tuan Hakim, silakan. Sebelum tu lah, mukadimah sedikit lah tentang topik ni kan. Kenapa saya cadangkan topik ni? Sebab saya rasa saya seorang yang newbie lagi. Walaupun dah berada dalam tim Sawasri, saya merupakan, saya masih newbie. Saya masih kumpul lagi dana sebelum saya trade saham lah. Benda tu saya nak kongsi, nak tanyakan sedikit lah dengan Tuan Hakim kan. Sebab Tuan Hakim ada pengalaman sebelum ni. Dah berapa lama dah Tuan Hakim trade saham? 8 tahun. 8 tahun guys. Okay, so mungkin ada beberapa cara yang Tuan Hakim pakai untuk kumpul modal saham pertama. Okay, boleh Tuan Hakim kongsikan tak? Okay, apa yang saya nak kongsikan kepada newbie macam Cik Jihan tanyakan tadi pada saya sebab dia masih lagi newbie, dan bagaimana orang newbie nak kumpulkan modal dalam membeli kaunter-kaunter saham di Bursa Malaysia. Saya akan kongsikan pengalaman saya sendirilah ya. Bagaimana sebagai seorang newbie pada mula-mula saya nak berkecimpung ataupun get involved dalam bidang saham ni. Okey, antara cara saya sendirilah, memang saya membuat simpanan dekat duit PTPTN yang saya terima dulu. Oh, duit PTPTN. Dah lama tu, waktu belajar lah. Ya, saya graduate tahun 2014. Jadi waktu tahun 2014 tu, saya dah mengumpul satu jumlah saham, satu jumlah duit modal untuk saya buat trading di Bursa Malaysia. Jadi saya tak menghabiskan semua duit PTPTN yang saya dapat tu. Jadi di akhir pengajian saya lebih kurang dalam RM3,000. Banyak juga. RM3,000. Kemudian duit itulah yang saya pergi masuk kelas and then saya trade di Bursa Malaysia. Waktu tu umur berapa Tuan Hakim? Malulah saya nak cerita umur kan. Kena cerita. Kan viewers mungkin nak tahu, nampak tak? Okey, ada Tuan Mazan. Assalamualaikum. Salam Tuan. Okey, mungkin ada viewers kita yang nak tahu waktu tu Tuan Hakim mula kumpul modal umur berapa? Cerita sikit. Saya kumpul modal pada umur 28 saya rasa. Sebab saya masuk universiti lambat sikit. Saya pergi kerja dulu, cari pengalaman dulu dalam bidang accounting, pengurusan, bisnes. Lepas tu baru masuk universiti. Pada umur 24, pada umur 28 barulah kumpul duit, dapat duit yang cukup lah untuk saya permulaan saya trading. Okay. So bila umur saya umur 28 dengan ada RM3,000. Alhamdulillah, RM3,000 tu agak besar jugalah kan. Maksudnya kalau ikut Tuan Nizam, sistem Tuan Nizam, kita boleh bermula dalam RM1,000. Betul. Tapi Tuan Hakim dah kumpul sampai RM3,000. Ya, RM3,000 kan. So mungkin saya tanya Jihan juga kan. Kalau Jihan yang masih lagi newbie ni, rasanya kalau tanpa ada minta pandangan orang lain, apa Jihan punya cara untuk dapatkan modal? Mungkin saya boleh kata ada kesilapan kot yang saya buat, dan mungkin viewers kita boleh relate kan. Kalau berkenaan kumpul modal ni, ada orang dia nak pantas, jadinya dia akan cuba pinjam dengan mak ayah dulu ke, pinjam dengan kawan-kawan sebab nak kumpul modal yang pantas. Jadinya saya rasa mungkin first saya akan buat saving dulu. Tapi mungkin kalau saya tak minta pandangan orang lain, saya akan minta duit daripada parents ataupun ni lah, pinjaman lah kiranya. Adakah itu cara yang terbaik Tuan Hakim? Sebenarnya saya tidak menggalakkan kita membuat pinjaman, sama ada dengan ahli keluarga sendiri ataupun dengan kawan-kawan. Kalau dengan pihak MLM loan shark dekat sana tu memang saya tak akan benarkan lah. Sebab bila kita meminjam ni, kita nak jaga kita punya silaturahim kan. Kalau dengan ibu bapa mungkin dia akan faham kalau kita mengalami kerugian bila kita trading. Okey. Tapi kalau dengan kawan-kawan, bila kita tak mampu nak membayar sebalik hutang atau pinjaman tu, takut, khawatir hubungan silaturahim tu terjejas. Jadi saya lebih mengesyorkan untuk kita mengumpul duit sendiri. Okay, so maksudnya point dekat sini ialah jangan cuba pinjam lah.
Kalau boleh lah kita dengar nasihat daripada pakar. Okey, sebelum kita ke next point, tuan-tuan dan puan-puan, saya minta anda, kalau anda ada sebarang komen, tolong respon dekat ruangan komen lah. Mungkin ada sebarang persoalan yang kita boleh tanyakan secara direct dengan Tuan Hakim bantu. Dan minta anda tekan klik like dulu. Okay, klik like kat bawah tu dan klik heart, love klik love. Minta sharekan live ni kepada viewers yang lain lah supaya mereka juga dapat manfaat yang sama. Okay, berbalik kepada point tadi Tuan Hakim. Tuan Hakim kata jangan pinjam daripada family ataupun kawan-kawan. Terutama sekali yang jerung-jerung ni lah, yang Syad ni, sebab bahaya kan. Lagi satu saya nak tanya, apakah tips yang mungkin kita boleh elakkan dalam kita kumpul modal selain kita nak jaga silaturahim dengan family? Suka untuk melidak pengalaman saya selama 7 tahun 8 tahun dalam bidang ni. Kita kena kumpul duit kita sendiri. Okey, kita mulakan dengan diri kita untuk mengumpul sebanyak mana mungkin yang kita rasa cukup untuk kita trade untuk kali pertama di Bursa Malaysia. Saya sangat tidak menyarankanlah untuk meminjam dengan sesiapa, terutama sekali dengan jerung kan. Kita takut kita yang terperangkap dengan kita punya loan tu sendiri kan. Kalau dengan ahli keluarga, sekiranya ahli keluarga faham jika kita berlaku kerugian sebab kita masih lagi newbie kan. Jadi mungkin mereka faham. Kalau mereka yang tak faham, okey, terutama dengan adik-beradik yang tak faham dengan bisnes ataupun kerugian yang kita tengah alami tu, nanti kerang dah berlaku pergaduhan, perselisihan faham, tak bertegur siapa. Jadi saya tak sarankan untuk meminjam. Jadi tips yang paling baik tadi adalah kita mengumpul modal kita okey, dengan sendiri sehinggalah kita rasa kita cukup dengan modal tersebut untuk trade kali pertama di Bursa Malaysia. Jadi tips pertama tadi tu kita simpan lah. Saya mulakan dengan PTPTN. Yang kedua ni mungkin saya boleh katakan modal sendiri tu daripada gaji kita sendiri. Jadi kalau gaji kita sendiri ni kita kena disiplin. Kalau boleh dalam 10 ke 15% daripada gaji yang kita dapat tu. Kalau katakanlah contoh kita dapat gaji RM3,000, kalau 10% maksudnya RM300 untuk kita membuat simpanan setiap bulan atas tujuan duit modal pertama untuk kita trade. 300. So maksudnya kalau kita nak buat sebelum kita trade saham, pertama sekali kita nak kena ada skill perancangan kewangan macam tu lah. So perancangan kewangan tadi tu adalah salah satunya meletakkan 10% ke 20% sebulan daripada gaji kita yang kita dapat tu, tolak lidak, jadikan satu simpanan untuk kita mengumpul modal. Mungkin Aki boleh menulis kat belakang. Sila. Mungkin nampak lagi jelas. Okay, sebelum tu saya nak sementara Tuan Hakim kita nak tuliskan something dekat whiteboard, saya nak bacakan kepada anda yang join saya lah. Okay, daripada Tuan Hanif Abdul Manan is watching, Tuan Muiz Razali, Kufaiz Kuhalim, Azizi bin Ramli, Puan Rosilawati. Okay, Abdul Rahman is watching, Nur Huda Zulkifli, Tengku Nur Hasliza, Alejandro Bateno, Muhammad Samad is watching, Abdul Rahman. Okay, kita ada komen soalan lah. Nak tanya, berapa kadar kerugian paling besar pernah dilalui secara nilai dan percentage, dan berapa kadar risiko yang biasa diletakkan sebelum cut loss? Okey, baik, nanti soalan ni saya akan tanyakan kepada Tuan Hakim lah. Sementara beliau tulis dekat papan board kan. Okey, daripada Tuan Hairi Sulaiman pun ada is watching, dengan Tuan Harif Akil is watching. Okey, terima kasih kepada anda yang masih bersama dengan kami untuk kami kongsikan tips mengumpul modal. Okey, sebelum Tuan Hakim masuk kepada poin yang ketiga ataupun poin seterusnya, Tuan Hakim, kita ada soalan dari Tuan Abdul Rahman. Okey. Sekejap Cik Jihan, sebelum tu kita minta respon daripada viewers kita. Adakah tampak ke tulisan yang kat belakang ni? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, minta anda komen dekat ruang komen. Nampak tak board dekat belakang ni? Adakah tulisannya jelas untuk anda tengoklah. Kalau jelas, tolong komen jelas untuk kami tahulah. Takut silau kan? Tak nampak. Takut silau.
Okey, boleh komen jelas sekarang tuan-tuan dan perempuan yang ada bersama dengan saya. Tuan Harif Akil minta komenkan lah. Minta tolong komen. So, Cik Jihan, mungkin kita boleh pergi kepada soalan yang follower kita tadi. Okey, Tuan Abdul Rahman kata nampak. Okey, kalau nampak kiranya semua nampak. Okey, soalan pada Tuan Abdul Rahman nak tanya, berapa kadar kerugian paling besar yang pernah dilalui secara nilai dan percentage? Itu soalan pertama. Secara nilai dan percentage. Okey. Okey, kemudian yang kedua, berapa kadar risiko yang biasa diletakkan sebelum cut loss? Okey. Risiko dalam percentage tu. Alright. Okey. So, jujurnya secara peribadi, setelah 7 tahun saya berkecimpung dalam bidang ini, nilai yang paling banyak saya mengalami kerugian nak dekat berapa 70k, 80k jugalah. Waktu bila? Waktu pandemik. Waktu tahun 2019 di hujung tu, disebabkan saya tak pernah melalui cycle kejatuhan. Okey, secara peribadi dan juga pandangan peribadi saya mengalami kerugian sebanyak lebih kurang dalam 70k, 80k. Itu dari segi nilai. Dari segi persen saya tak ingat berapa persen, berapa yang saya rugi. Itu adalah satu jumlah yang sangat banyak dan merupakan satu cycle dan juga pengalaman kepada saya. Secara jujur, pengalaman ini, okey, kerugian ini adalah pengalaman yang penting kerana untuk kita melibatkan diri dalam bidang saham bukanlah kita mengalami keuntungan sahaja. Betul. Alright, kita juga akan mengalami cycle kerugian. Jadi apabila saya mengalami kerugian yang paling besar pada tahun 2019 tu di awal pandemik, okey, perkara pertama adalah kita kena buka balik trading plan kita, okey, muhasabah diri kita balik dan belajar semula apa yang perlu buat penambahbaikan dalam ilmu kita. Kerana itu ilmu sangat penting. Walaupun di saat anda mengalami kerugian ataupun kejatuhan, okey, perkara itu adalah satu perkara yang kita perlu muhasabah diri supaya pada masa hadapan kita telah bersedia. Okey, soalan kedua, risiko. Okey, suka saya ingatkan, jika kita membeli sesuatu kaunter di Bursa Malaysia, risiko yang saya letakkan paling tinggi 10%. Kenapa 10%? Sebab saya nak jaga saya punya capital. Supaya kalau kita membiarkan 10 dan dia terus jatuh kepada 20%, 30%, kan capital kita akan makin rugi dah banyak kan. Maksudnya jumlah kerugian tu makin banyak. Dia tetap juga rugi 10%, tetapi kita masih lagi menjaga capital kita yang asal tadi tu. Okay? Alright, so Okey, baik. So kesimpulannya dekat sini mungkin saya boleh cakap kan, okey, adalah penting untuk kita jaga cut loss kita paling maksimum 10% saja daripada modal yang kita laburkan. betul. Jadi dekat sini Cik Jihan nak mengingatkan kepada follower kat sana, cut loss tu bermaksud trading plan kita. Trading plan tu sangat penting kerana ia adalah satu perancangan kita untuk kita membuat keputusan sama ada membeli, menjual ataupun hold. Walaupun kaunter yang kita study tu okey, tapi tiba-tiba berlaku kejatuhan disebabkan oleh mungkin perang, mungkin perubahan polisi daripada kerajaan menyebabkan harga saham yang kita beli tu jatuh. Jadi anda kena disiplin untuk ikut trading plan. Betul, kena disiplin. The key point ialah kena disiplin ikut. Sebab lagi satu Tuan Hakim, cakap pasal cut loss ni kan, saya pun ada jumpa jugalah student-student yang cakap tak berani nak cut loss. Jadi apakah tips yang mungkin Tuan Hakim boleh sharekan lah? Apabila kita nak membinakan kita punya keyakinan, kita punya berani dalam membeli menjual, saya nasihatkan anda untuk trade pada permulaan awal ni dengan jumlah modal yang kecil. Supaya dia tidaklah memberi emosi kepada kita, oh ruginya banyaknya duit aku ni, rugi ni. Mungkin dalam 3,000, 4,000. Bila sekarang kan kita masih lagi newbie. Okey, letak pula jumlah yang banyak, mungkin 10,000. Okey, letak kerugian 40,000, patutnya 10% dah kena cut loss, tapi takut sampai 40%, 4,000. Jadi saya nasihatkan untuk newbie kat luar sana itu yang masih lagi baru, saya sarankan untuk gunakan jumlah modal yang kecil. Supaya anda tidak beremosi, kecewa, sedih dan sebagainya semuanya.
Okay, so maksudnya berbalik kepada topik kita juga kan, Tuan Hakim kan, tips tentang kita nak kumpul modal pertama ni. Okay, cakap pasal modal pertama ni kan, apakah tips yang ketiga yang Tuan Hakim nak bagi pada saya dan juga viewers kita yang tonton pada pagi ni lah. Okay, so tips yang ketiga, okay, saya rasa tip ni popular kot. Okay. Buat kerja part time. Okay, bila kerja part time ni saya nampak dia freelancer kot macam tu kan. Okay, dia ada kerja hakiki dan dia boleh buat kerja lain untuk mendapatkan pendapatan lain. Okay, sebagai contohlah kalau dia ni adalah video editor, mungkin ataupun graphic designer kan, mungkin di waktu lapang, waktu malam dia mungkin boleh terima tempahan. Okay, mungkin nak buat kan, saya rasa majlis convocation dah dekat kot untuk akan datang kan. Jadi mungkin kepakaran-kepakaran ini boleh digunakan untuk individu tersebut membuat pendapatan sampingan bagi tujuan mengumpul modal. Okay, so maksudnya kita ada kerja hakiki tapi kita buat duit luar lah. Ya, duit luar. Mungkin saya pernah menyertai kursus keusahawanan. Kita nak dengar, kita nak dengar part tu. Ya, okay, kursus keusahawanan dekat Negeri Perak. Masuk sikit dalam frame. Masuk sikit, okay, sorry. Okay. Saya pernah join dalam bulan 6 bulan 7 kursus keusahawanan di Negeri Perak dalam bidang pastry. So saya boleh buat kek, saya boleh memasak sikit-sikit. Pandai masak Boleh. Berbagai. Boleh. So program ni menggalakkan kita setelah ramai yang kehilangan kerja kan, kehilangan kerja disebabkan oleh pandemik. Jadi kursus ini bertujuan untuk kita mencari side income. Kalau saya mungkin ada ilmu sedikit dari segi memasak kuih, memasak pastry kan. Jadi mungkin kita boleh menjual benda ini sebagai satu pendapatan sampingan pada kita. InsyaAllah kalau sedap tu mungkin boleh lagi besar lah networking kita kan. Itu salah satu cara kita nak cari pendapatan sampingan lah. Tips ketiga, part time. Okay, so dah share kat sini. Kalau individu kat situ, kalau follower kita ada ilmu memasak, mungkin boleh memasak kan. And then kalau dia ada ilmu dari segi skill video editor, mungkin dia boleh terima tempahan untuk buat video edit kan, dan sebagainya lah. Ini adalah contoh. Jadi setiap follower ataupun setiap individu dekat sana kena tahu dia punya kepakaran masing-masing. Betul. Untuk dia cari apa yang dia boleh contribute kepada masyarakat dan dia dapat duit daripada situ. Itu tip ketiga. Okay, Dian ada apa lagi? Okay, kali ni saya sebagai Tim Samasri, saya baru tahu yang Tuan Hakim ni pernah masak. Dia pernah ambil kursus bakery rupanya. Lepas ni kalau kita orang buat event, memang kita akan suruh dia masak lah. Jom. Alah-alah masa income kan? Kan. So bila cari duit income ni tak ada free lah, maknanya kena bayar. Takut. Kena bayar lah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin anda juga sambil-sambil nak kumpul modal saham tu, mungkin anda juga ada buat part time, ada juga buat freelance, contoh kan, buat kita komersial ke hobi kita. Dan anda mungkin boleh komen dekat ruang komen apa yang anda semua apakah cara yang anda buat untuk tambah side income lah. Saya pun nak belajar juga. Kadang-kadang poket kempis kan, dapat gaji, lepas tu dah habis lah tengok 2-3 hari. Takut. Jadi kalau berbalik pada Jihan punya statement tadi tu, apabila kita newbie nak mengumpul modal, dia kena disiplin untuk tip yang pertama, tip yang kedua. 10% ke 20% kena allocate dia punya persen ini untuk mengumpul modal bagi tujuan kita nak membeli kaunter-kaunter di Bursa Malaysia. Okay, minta anda komen kat ruang komen. Kita nak gunakan ruang komen ni sebagai medium interaksi kami dengan anda lah. So katakan anda ada sebarang idea yang anda nak sampaikan, mungkin ada juga buat part time, minta anda komen dekat ruang komen lah. Sambil-sambil tu klik like, klik love dan sharekan live ni untuk tontonan orang ramai. Okay, baik. Mungkin Jihan komen daripada kita punya follower ni tentang macam mana cari side income, mungkin boleh menjadi inspirasi kepada orang lain untuk mendapatkan side income. Betul kan? Mungkin contoh tadi bakery kan, rupanya orang lain ni tak tahu pun yang tu sebenarnya boleh buat income kan. Jadi kongsikan anda punya tips, anda punya idea, mana tahu boleh menjadi inspirasi kepada orang lain untuk mendapatkan idea membuat side income. Alright. Betul. Lagi satu kan, yang baru-baru ni kan orang jadi affiliate dekat TikTok. Betul lah Jihan. Affiliate dekat TikTok, affiliate dekat Shopee dan sebagainya, buat dropship. Saya tengok
sekarang ni ramai lah yang buat jadi live host pun ada. So Alhamdulillah mungkin saya boleh cuba kot lepas ni. Kena berani lah kan. Sebab saya yakin Jihan pun ada dia punya special keistimewaan bagaimana nak mencari income, side income. Betul. Sebelum ni saya cakap pasal side income. Saya sebenarnya seorang penulis artikel dekat saya ada NGO lah, dan saya ada buat penulisan, dan daripada situ saya jana income juga. Saja nak cerita. Alang-alang Tuan Hakim dah share kan, dia belajar bakery kan. Gitu. Okey, kalau Abdul Rahman ni, saya suruh anak saya bawa Grab masa dia cuti semester. Ya, itu salah satu cara yang baik supaya dia dapat penuhkan masa dia dengan mencari suatu benda yang berfaedah. Itu pun sebab income saya tengok dekat sini macam-macam cara kan, Grab. Kemudian tadi buat TikTok live dan sebagainya semuanya kan, untuk kita dapat income, side income. Bagi tujuan kita bagi tujuan kita mengumpul modal untuk membeli dan juga menjual saham di Bursa Malaysia. Mungkin saya boleh masuk tip yang keempat. Okey, sila. Yang keempat, ini adalah pengalaman saya sendiri. Okey. Faraid. Something new. Jadi saya dah pun ibu dan abah saya sudah meninggal. Jadi sudah pastilah mereka ada sejumlah duit. Okey, sebab kerja dengan kerajaan. Jadi ada sejumlah duit yang perlu difaraidkan. Okey, jadi duit yang saya terima faraid ni setelah masuk dekat dalam mahkamah kecil. Okey, dan mahkamah kecil akan membuat pengiraan. Jadi jumlah yang saya dapat setiap adik-beradik ni, saya akan dapat sejumlah wang. Okey, duit inilah, duit dari faraid inilah. Okey, duit faraid inilah yang saya pergi untuk kelas. Okey, ataupun ilmu, mencari ilmu. Dan satu lagi saya pergi untuk trade di Bursa So, dekat situ masih lagi dalam perancangan kewangan. Duit faraid yang ada, kita pergi cari ilmu. Dan kita pergi duit yang lebihan tu kita pergi trade di Bursa Malaysia. Ini adalah bagi saya satu batu loncatan kepada saya bila arwah abah saya dan umi saya meninggal. Saya ada sejumlah wang yang saya peruntukkan untuk pergi kelas dan juga trade. Ini pengalaman real, pengalaman saya sendiri. Untuk saya bangun semula setelah jatuh pada tahun 2019. Okey. Dia bukan tips yang biasanya orang kongsikan, tapi kalau itu sebab itulah pengalaman orang lain yang mungkin kita boleh ambil dan kita mungkin boleh aplikasikan lah. Katakan kalau anda berada dalam situasi macam Tuan Hakim tadi, mungkin kita boleh gunakan sebagai untuk merancang kita punya keuangan untuk saham pertama kita. Okey, cakap tentang kelas dan ilmu kan, Tuan Hakim kan. Mana lagi penting kita dapatkan ilmu dulu ke kita kumpul saham dulu? Sebab biasanya kalau orang cakap dengan saya, dia takut nak trade saham sebab dia kata saya tak kumpul modal lagi, macam mana saya nak belajar. Jadi apa tips Tuan Hakim untuk mereka lah? Okey. Semasa saya mendapat maklumat tentang Bursa Malaysia pada tahun 2014-2015 macam tu, langkah pertama saya untuk membina keyakinan adalah saya dengan membaca buku. Saya membaca buku. Masa tu hubungan saya dengan Remizer masa tu saya di Ipoh Saya di Ipoh, saya duduk di pejabat M+ dekat Ipoh. Dan masa tu bos di situ bagi saya satu buku. Dan saya membaca. Sudah pastilah memang tak faham sebab benda ni agak teknikal. Tapi permulaan saya adalah dengan membaca buku. Kemudian barulah saya pergi mencari coach yang ada ilmu, yang memang coach tersebut praktis tentang ilmu yang dia buat tu, dan dia ada result. Saya join kelas dia dan kemudian barulah dalam masa sama modal pun dah terkumpul pada masa tu. Mungkin saya boleh kongsikan sedikit 3,000 yang saya gunakan untuk trade kali pertama di Bursa Malaysia. Saya dapat 138% lebih kurang dalam 6 bulan ke 7 bulan. Dalam 6 bulan ke 7 bulan ni guys. So 3,000 tu dapat 8,000.
Kemudian banyak lagi lah keuntungan yang saya dapat. Yang best kadang-kadang tu, kalau betul ilmunya, pengalamannya, seminggu 2 minggu pun boleh dapat 2,000. Yang penting ilmu kan. Yang penting ilmu. Dan juga ekonomi cycle yang saya jatuh pada tahun 2019 tu, disebabkan pandemik, menyebabkan kerugian yang sangat besar. Namun saya masih lagi di sini, masih lagi buat benda yang sama. Okey, itu bermakna peluang sentiasa ada. Okey, kepada newbie-newbie yang baru nak berkecimpung dalam bidang ini, bagi saya ini adalah satu ilmu ataupun platform yang baik untuk kita menjana kewangan. Dia macam-macam cara kita nak tambah duit ni kan, Tuan Hakim. Tapi mungkin apa yang kami boleh berikan, kongsikan kepada anda ialah saham ni merupakan salah satu cara untuk kita tambah income kita lah. It could be one of the way. Jadi terpulang kepada anda atau secara individu, anda join dulu kelas untuk tengok adakah anda sendiri selesa atau serasi nak buat saham ni untuk tambah income anda. Sebab ada orang pilih property. Kan, betul? Tak kisah, tak kisah, terpulang kepada anda lah. Yang penting ada ilmu. Okey, sebelum tu saya nak bacakan nama-nama viewers yang join kita pada pagi ini. Tuan Razinio is watching. Okey. Tuan Amir pun ada, Tuan Faizal Buang pun ada, Tuan Izahari Izahab, Tuan Faizal Buang, salam semua. Salam Tuan Faizal. Okey. Puan Lee Zaman, alias Hammer, Ilham Husni. Alias Hammer tanya soalan, soalan Cepu Mas ni. Abang dah trade ke? Dia cakap macam tu. Okey, silakan. Ya, saya kena trade. Sebab ini adalah dunia saya. Saya dah trade. Ya. Okey, Tuan Faizal Tuan Faizal. Tuan Alias dah trade ke? Boleh kongsikanlah. Okey, setakat penerangan Tuan Hakim ni, adakah anda jelas dengan poin-poin yang beliau telah kongsikan? Okey, kalau jelas komen yes ya, komen yes untuk kami tahu anda jelas lah. Sebab katakan kalau anda ada sebarang persoalan yang ingin ditanyakan, minta tanyakan dekat ruang komen untuk kami bantu anda. Okey, bercakap tentang saham dan kelas ni kan Tuan Hakim kan, okey, berkenaan dengan modal lah. Okay, kita mungkin boleh kumpul modal, kemudian kita join kelas dulu. Tapi apa tips sebenarnya kita nak tahu yang saham ni untuk kita? Contoh. Maknanya adakah bidang ni sesuai untuk kita atau tidak, begitu? Betul. Jadi nak tak nak kita kena juga terjun dalam bidang ni. Nak tahu jauhnya, dalamnya, dasar sungai itu kan. Kita kena terjun, kita kena bawa oksigen kan, untuk kita rasa siapa diri kita sebenarnya. Adakah kita okey ataupun tak? Sebab peluang yang ada ni tak semestinya suit dengan kita, fit dengan kita. Mungkin ada orang, rupanya bidang ini sesuai dengan saya. Lalulah onak duri macam mana pun, macam saya onak duri macam mana pun, dan saya masih lagi di sini. Inilah dunia saya. Maknanya inilah dunia saya. Mungkin orang lain kena kerugian sedikit dah rasa ini bukan. Jadi penting untuk dia tahu dan juga menyelami. Mungkin akan buat trading sikit-sikit dulu kan. Okay, gunakan modal yang rendah. Okay, untuk anda rasa sendiri sebenarnya apa yang patut kita lalu, yang tuan-puan lalu, dan tuan-puan boleh buat satu kesimpulan bahawa aku sesuai dalam bidang ni, aku tak sesuai dalam bidang ni. Jadi dia kena terjun juga. Nampak dalam tapi terjun juga. Nampak dalam tapi terjun juga kan. Kena berani macam tu kan. Sebab selagi kita tak test, kita tak tahu. Betul. Okey, ada yang komen dengan saya tadi yang saya perasan. Okey, Puan Mashita, yes. Okey, jelas. Tuan Zamila is watching. Okey, Abdul Rahman, jelas. Okey, baik. Puan Rozara is watching. Okay, kalau anda ada sebarang persoalan, tolong komen dekat ruang komen lah. Berkenaan modal ni kan, Tuan Hakim kan, saya nak tanya lah. Sebab baru kita nak join saham ni, kita kena anggap modal pertama kita itu ialah satu modal yang kita berani untuk loss. Betul. Jadinya apakah tips untuk kita switch mindset kita yang, sebab ada orang kan, okey, saya ulang balik lah, saya rephrase balik. Sebab ada orang dia ingat, okey, modal pertama aku ni aku mesti kena untung macam tu. Aku tak boleh nak loss. Jadi macam apakah tips Tuan Hakim untuk switch lah mindset tu? Mindset kan, supaya modal yang kita ada tu tidaklah rugi begitu saja dan akhirnya kita kecewa, betul kan? Betul. Mulakan dengan paper trade.
Acah-acah kita buat membeli saham kan. Acah-acah kita membeli saham, kita buat paper trade, kita tulis dekat satu kertas. Okey, saya masuk harga ini, inilah saya punya stop loss, inilah saya punya entry price. Okey, secara olok-olok. Okey, supaya duit anda yang sebenarnya tak burn macam tu saja dan akhirnya anda kecewa. Jadi korang yang penting korang kat sini adalah buat satu trade, paper trade terlebih dahulu. Okey, dan cuba dapatkan rentak gayanya, rasa sakitnya, rasa takutnya kan. Akhirnya anda boleh buat satu kesimpulan bahawa aku dah faham. Aku dah faham. Dan bila aku dah faham buat paper trade tu, boleh contact kita orang untuk masuk kelas. Tiba lagi perempuan. Yalah, sebab kan, sebab bila kita dah ready, perkara pertama adalah mencari ilmu. Saya dah set kan kelas, saya mencari ilmu. Okay, ilmu. Kemudian barulah saya letakkan duit saya untuk trade. Okay, nak buat paper trade tu dekat mana Tuan Hakim? Kalau paper trade tu senang je. Ambil je kertas kosong ni. Okay, pergi cari kaunter yang telah anda rasa anda nak beli. Kemudian letaklah entry price, cut loss, support price, semua kat situ. Belajar. Kalau katakan hari tu dalam hari tu kajian saham anda nak beli, dah set up trading plan, okey, dan seminggu 2 minggu kemudian anda memperoleh untung, dan keuntungan ni katalah 10 kali anda buat, tak beli secara real paper trade sahaja, 7 ataupun 8 kali win, 2 kali gagal, bermakna anda ada talent dalam bidang ni untuk jadi trader. Okay, baik. So maksudnya kita olok-olok je lah. Kita olok-olok dulu. Kita dah belajar teknik, lepas tu kita cuba aplikasikan dan kita cuba buat paper trade dulu. Okey, dulu Tuan boleh kongsikan tak pengalaman buat paper trade? Itulah. Cuma bila Jihan kata tadi tu paper trade kan, saya ada mention tadi kita gunakan modal yang kecil je dulu. Supaya kita boleh feel nak tekan butang buy, nak tekan butang sell dekat dalam platform kita, gunakan tersebut. Mungkin dalam 100 atau 200 ringgit saja, semata-mata nak rasa feel buy and sell tu macam mana. So paper trade tu pun kita buat, kita live trade pun kita buat juga, tapi dengan amount yang sangat kecil. Amount yang sangat kecil, boleh mula dalam 100 macam tu. Sebab kadang-kadang newbie ni nak tekan butang buy and sell pun tak tahu. Jadi saya menyarankan paper trade, dah 2-3 kali buat paper trade, dah nampak mungkin boleh trade secara live tapi dengan modal yang kecil. Okay, modal yang kecil lah. Kena juga buat kerjasama tentera perempuan. Counter yang kita nak pilih untuk paper trade pun kalau boleh kita cuba screen counter tu kan? Betul. So teknik untuk screen counter pun adalah satu ilmu. Dia bukanlah bukan kita meletakkan rasa senang, rasa mudah ataupun sambil lewa saja kita nak pilih counter. Dia ada teknik dan juga metodologi yang perlu kita lalu untuk screen counter yang berpotensi. Okay, so saya nak bacakan. Okay, ada yang komen daripada Tuan Faizal Buang. Tuan Nizam tak bagi paper trade. Dia suruh beli modal yang kecil dulu, tapi dengan syarat dah pergi belajar kelas saham. Okay, tak apa. Sebab ini ialah one of the way lah. Sebab betul. Tuan Hakim pun dah ada pengalaman di sini. Dia cuba kongsikan saja. In a way lah. Tapi ikut terpulang kepada anda. Kalau anda rasa mana jalan yang terbaik untuk anda boleh terus aplikasikan lah. Okay, tadi adalah perkara-perkara yang saya nak sharekan tentang bagaimana nak mengumpul modal. Tetapi kita ada perkara yang don't. Tukar dulu. Merah kot. Okey, sementara Tuan Hakim tuliskan dekat board, saya nak bacakan. Okey, viewers yang ada bersama dengan saya. Puan Rozara is watching. Noliza Mak Zaki pun ada. Amir Kerteh ada. Puan Mahiza Mak Jusok ada. Khairuddin Dawi is watching. Azmi Ahmad is watching. Terima kasih kepada anda yang join live pada hari ini. Minta klik like dan love dan sharekan live ni kepada platform anda lah, untuk kami berikan ilmu ini kepada orang lain. Kongsi ilmu macam tu. Ni secara santai je tuan-tuan perempuan. Kita relax je. Kalau anda ada sediakan buku nota dan pen, is better lah. Okay, next apa tu? Okay, dalam kita mengumpul modal, perkara ini pengalaman saya pengalaman saya yang saya lalui. Perkara yang saya tidak melakukannya adalah jangan buat pinjaman. Okay, pinjaman ni kepada siapa? Kawan lain. Jangan buat pinjaman Boleh kita cakap
apa ni? Syaklum ni. Okey. Along-along. Along senang. Along. Okey. Jangan sesekali kita membuat pinjaman dekat, kita panggil apa, badan apa ni? Institusi ke? Institusi loan shark. Jangan buat pinjaman dekat sini sebab anda mungkin dah tahu kadar bunga yang ditetapkan oleh mereka sangat tinggi daripada modal asal. Okey, saya khawatir bila anda membuat pinjaman dan berlakunya kerugian dan anda tak mampu nak bayar balik, dekat situ nanti anda akan mental. Anda akan rasa stres, kecewa, tertekan dan banyak lagi benda-benda yang tak best akan anda hadapi jika anda membuat loan di tempat yang salah. Okey. Dan kedua, saya tak buat pinjaman dengan adik-beradik. Kenapa tu Tuan Hakim? Atau kawan. Sebab kenapa saya tak buat? Sebab saya sayang dia orang. Kena ingat ya, saya sangat menjaga hubungan silaturahim, okey, dengan kawan-kawan dan juga dengan adik-beradik. Sebab kenapa? Okey, bila kita tak mampu membayar balik disebabkan oleh kerugian yang kita alami semasa kita buat trading tersebut mungkin kerugian tu counter yang kita pilih mungkin cantik, namun okey, mungkin berlaku pandemik sekali lagi, perang, kita tak tahu kan. Jadi saya tidak meminjam dengan dua benda, adik-beradik dan juga kawan, kerana nak menjaga silaturahim. Jadi saya insya-Allah saya mempunyai kawan-kawan yang baik. Okey, mampu je nak tolong saya. Okey, tapi dari segi kewangan ni sebab dia sangat sensitif. Betul. Sensitif. Boleh buat gaduh. Jadi kesimpulannya, janganlah meminjam dengan sesiapa. Tapi kalau dengan parent faham, tak apa. Umi ataupun mama ke mami ke dah peruntukkan sejumlah wang untuk kamu untuk belajar. Contohlah Mak Jihad kata, mama dah bagi sejumlah wang untuk dia. Dia pergi kelas, dia pergi trade. Okey, itu okey. Okey, sebab kita cuba kan, sebab diorang nak kita mahir juga dalam benda ni. InsyaAllah one day kita boleh bantu keluarga kan. Modal ni nanti kita bagi pada mereka juga at the end. Betul. Janganlah kita trade saham tanpa ilmu dan rasa modal tu habis. Lebur. Kan mungkin kalau contohlah saya ni masih muda lagi, konon. Masih muda lagi. Kan, jadi saya tambah kat sini tip mengumpul modal mungkin kita tak boleh kat sini. Saya dengan tak malu je kalau pergi rumah mak saudara kan, dia tahu saya single lagi, nak duit raya boleh. Saya betul, saya memang tak malu kadang-kadang saya collect dengan mak saudara kan. Dapat RM5 pun alhamdulillah lah kan. Pernah dapat duit raya banyak sampai 500-600 dapat sekali satu sampul kan. Jadi duit yang ada tu kan, duit raya ni. Sebab kita tak kahwin je tak haji betul. Kan, jadi kepada newbie-newbie yang luar sana yang tak malu macam saya ni kan, mintalah pakcik, aunty, uncle bagilah kan duit raya kan. Kalau boleh minta amount, kadang-kadang saya tak malu, saya minta je berapa amount. Takkan nak bagi rezeki kita. Nak bagi rezeki kita. Betul, kita alhamdulillah. Apa tak tips hari raya sekali Tuan Hakim bagi. Kita lagi berapa bulan? Jihan, kita lagi berapa bulan nak raya? Lagi 3 bulan lah. Puasa berapa bulan lagi nak raya? Benda boleh, kita yang buat dia. Okey, ini je tip yang saya nak share dengan follower-follower Tuan Nizam Malik. Okey, semoga bermanfaat. Mungkin kita boleh baca komen. Okey, kalau anda ada sebarang soalan boleh terus tanyakanlah untuk kami bantu anda. Okey, cakap pasal modal kan, saya nak tanyalah Tuan Hakim kan, contoh kita punya, okey kita dah trade. Macam Tuan Hakim kan, trade 3,000 dapat 8,000 profit kan. Okey, kemudian macam mana Tuan Hakim bahagi-bahagikan macam mana kita nak rolling balik daripada profit kita tu? Okey. Okey, selalunya saya akan buat macam ni kata saya reward balik diri saya sendiri. Katalah 3,000 saya letakkan modal, dapat 100%. Okey, saya keluarkan sedikit je duit tu untuk saya reward belanja. Kemudian saya akan buat, kita panggil apa ya? Alamak, lupa nama tu.
modal yang ada tu kita 3,000 kan, keluarkan sikit persen untuk kita belanja, yang selebihnya kita tambahkan duit. Modal tu bertambah modal sekali bertambah dengan ilmu. Maknanya kita kena sentiasa mencari ilmu baru, bukan mencari ilmu baru, praktis ilmu yang ada tu sehingga berjaya. Jadi bila kita dah ada ilmu yang makin lama makin mantap, makin yakin, modal pun dah makin bertambah, okey, maka satu hari nanti bila anda nampak satu peluang yang memang boleh letak dengan jumlah yang besar, letak aja. Okey, baik. So maksudnya daripada profit tu kita tak adalah habiskan semua untuk ni withdraw kan. Tapi Cik Jihan, dia bergantung kepada individu tersebut. Kalau dia rasa dia nak belanja, nak reward, dia nak keluarkan duit tersebut separuh ke, ataupun semua ke, ataupun tinggalkan modal yang asal tu, dia terpulang kepada masing-masing punya objektif. Okay, mungkin daripada kita bukan setakat kena plan kita make up wangan kita, kita kena plan juga profit yang kita dapat. Yes, betul Jihan, betul. Mungkin kita boleh beli dividen, kita tambah, kita collect lagi daripada keuntungan kita, mana tahu. Kan. Okey, saya rasa itu saja live kita pada pagi ni. Kita dah bersiaran, saya tak ingatlah berapa minit. Saya tak sure berapa minit kita dah bersiaran. Mungkin saya haraplah perkongsian Tuan Hakim dan juga diskusi bersama dengan saya pada pagi ini dapat memberikan input kepada anda lah. Mungkin anda masih cari-cari tips untuk kumpul modal. InsyaAllah cuba aplikasikan apa yang kami kongsikan kepada anda ni lah. Okey, sebelum tu saya nak baca viewers yang ada bersama dengan saya. Tuan Anwar Mat Pulau ada, Muhammad Wahaizat ada, Siti Fatimah, Ehsan Ichigo, Siti Nurhaida. Terima kasih kepada anda semua yang ada bersama dengan kami, yang stay daripada awal sampai akhir, yang klik butang like, butang love dan juga share live ini bersama dengan viewers yang lain. Okey, insyaAllah kalau anda suka perkongsian saya bersama Tuan Hakim secara santai je, kita tak terlalu formal kan Tuan Hakim? InsyaAllah kot. Saya tengah belajar cuba lebih santai lagi lepas ni. Ada. Nanti kita boleh buat live ni lagi lah. Minta anda komen yes dekat ruang komen untuk anda bagi tahu kepada kami lah kalau anda perlukan session macam ini lagi pada masa akan datang. InsyaAllah kami boleh bantu anda sedikit sebanyak dekat mana saja anda berada. Okey, itu sahaja live kita pada pagi ini. Sebarang kata-kata terakhir daripada Tuan Hakim. Sebarang kata terakhir, saya ucapkan tahniah kepada semua follower yang sedang mengikuti kita punya sesi live pada pagi ini. Tahniah kerana anda memberi komitmen kepada diri anda untuk mendapatkan ilmu pada pagi ini. Ya. Mungkin kadang-kadang ada orang tengok live kita dia swipe atas. Tapi anda ada bersama dengan kami untuk dapatkan perkongsian ilmiah ini. Okey. Alright, dah ada beberapa orang yang komen. Okey, daripada Puan Rozara, terima kasih di atas perkongsian, really fun. InsyaAllah kami akan make it more fun dengan sebarang recommendation. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh berikan recommendation topik apa kita nak bincang kan. Outside of kajian saham, benda-benda macam ni lah perkara yang perlu yang diperlukan oleh newbie. Saya nak baca sikit daripada follower kita di komen, Rose Zara. Terima kasih di atas perkongsian, really fun. Bagus. InsyaAllah kita akan membuat perkongsian yang lebih menarik lepas ini, yang memberi manfaat kepada anda semua untuk sesi live yang akan datang. Okey, mungkin anda boleh kongsikan kepada kami topik apa yang anda nak kami bincangkan. InsyaAllah jika topik tersebut okey dan kita dapat poin yang baik, InsyaAllah kita akan cuba buat sesi perkongsian tersebut pada sesi live yang akan datang. Yes, macam gitu. Okey. Ya, mantap. Dah ramai dah tu Abdul Rahman komen yes, Puan Rozara komen yes, Siti Nurhaida komen terbaik, dan juga Puan Rosilawati Syafai yes, tapi boleh buat live selepas waktu kerja, contoh 8 hingga 10. InsyaAllah kita akan cuba ambil recommendation ini untuk kami bincangkan lah. Sebab kami cuba nak berikan yang terbaik untuk bantu anda di mana-mana saja anda berada. InsyaAllah kami akan improve lah from time to time. Kita sendiri pun akan buat improvement dari semasa ke semasa untuk pastikan semua orang mendapat manfaat daripada perkongsian kita. Okey, itu saja. Okey, kata-kata terakhir pada saya nak ke? Boleh? Boleh kan? Okey, tuan-tuan dan puan, saya berharap anda semua sentiasa selamat, sejahtera. Mohon kita doakan untuk warga Palestin yang sedang menghadapi peperangan di sana. Saya tengok update terbaru yang kali ni agak teruk di mana IDF betul-betul conquer Gaza dan juga West Bank.
tebing barat. So insyaAllah kita akan cuba doakanlah yang terbaik untuk mereka. Okay, kalau ada sebarang channel untuk kita berikan sumbangan kepada mereka, cuba kita ambil inisiatif ini untuk bantu mereka di sana sebab mereka mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, minta anda sharekan juga channel-channel yang boleh bantu mereka dekat sana lah. Dan sekiranya anda sedang mencari-cari ilmu, boleh bagi tahu kepada kami ataupun komen berminat untuk kami bantu anda. Lagi satu, saya perasan ada student kita yang join. All the best tuan-tuan dan puan-puan yang tengah join dalam PSM, dalam NSMO. All the best, semoga yang terbaik saja untuk anda. Jangan lupa kita trade dengan ilmu lah. Yang penting ilmu dulu. Okey, itu saja. Bye anda semua. Assalamualaikum. Akhir-akhir kata, belajar, berusaha, berjaya. Begitu. Gitu. Kita boleh gunalah 3 3, belajar, berusaha, berjaya. Okey, saya rasa boleh gunalah trademark ni. Okey, insyaAllah. Untuk live next ni kita dah ada trademark. Nampak tak spontan je kan? Spontan je sebenarnya. InsyaAllah kita akan guna trademark ni. Okey. Kita lock benda ni. Okey, alright. Terima kasih. Okey, komen yang terakhir lah daripada Tuan Faizal Mustafa. Salam tuan dan puan, salam tuan dan puan, selamat pagi. Okey, nampak tak kita sharekan awareness tentang Palestin ini. Okey, itu sahaja tuan-tuan dan puan. All the best. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.